Penjara Pudu menyimpan pelbagai kisah suka duka di dalamnya. Kerancakan pembangunan di sekitar Kuala Lumpur telah mengorbankan bangunan ini apabila pada tahun 2012, Penjara Pudu telah dirobohkan bagi memberi laluan kepada pembangunan di sekelilingnya. Namun terdapat salah satu lipatan sejarah di sini, yang mana 6 orang banduan telah menjadikan seorang doktor dan pembantunya sebagai tebusan selama 6 hari. Bagaimana tragedi ini boleh berlaku? Mari kita mulakan kisah ini. Jimmy Chua atau nama sebenarnya Chua Chap Seng adalah warga negara Singapura. Malah dikatakan kerana jenayahnya, dia lebih dikenali di Malaysia berbanding di negara asalnya. Mengikut orang kampungnya, sewaktu kecil Jimmy Chua dikenali sebagai seorang kanak-kanak yang pendiam dan dia mula berubah semenjak kematian bapanya. Apabila tamat persekolahan, dia pernah memegang jawatan sebagai anggota polis. Walau bagaimanapun, dia telah dipecat atas masalah jenayah yang dia lakukan. Dan semenjak tragedi itu, dia tidak pernah melawat keluarganya. Jimmy didapati bersalah kerana memiliki senjata api serta mengetuai beberapa kumpulan-kumpulan haram. Tapi ada satu jenayah yang lebih besar apabila dia telah menembak mati seorang konstebel bernama Muhammad Yassin bin Ismail pada 9 Februari 1984. Selepas kejadian pembunuhan ini, dia berjaya ditangkap oleh anggota unit risikan bahagian jenayah di Bukit Bintang yang diketuai oleh Inspektor Bakri bin Ghazali dan dibantu 4 detektif. Pihak polis mendapat maklumat tentang Jimmy ketika dia sedang memandu kereta jenis Datsun Sunny. Pihak polis menjalankan misi memburu Jimmy dan mengikutnya daripada belakang. Akhirnya pihak polis berjaya mengepung Jimmy dan konco-konconya dan Jimmy ditempatkan di Penjara Pudu Kuala Lumpur. Jimmy Chua dikenakan hukuman gantung sampai mati. Tapi dia tak tunggu duduk diam apabila dia bersama 5 orang banduan yang lain telah merancang untuk melarikan diri dengan menjadikan doktor di klinik penjara sebagai tebusan. Pada 17 Oktober 1986, rusuhan bermula apabila 6 banduan yang diketuai oleh Jimmy Chua menahan doktor dan juruteknik makmal sebagai tebusan di Penjara Pudu yang kini dirobohkan. Pada pagi hari itu, satu pemeriksaan kesihatan rutin yang dijalankan oleh Dr. Razi Jaafar berusia 38 tahun, seorang pakar kulit dari Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, dan seorang juruteknik makmal UKM beliau, Encik Abdul Aziz Abdul Majid, di dalam klinik penjara itu. Suasana tenang ketika itu tiba-tiba bertukar huru-hara apabila mereka berdua telah diserang oleh 6 orang banduan yang bergegas ke klinik tanpa sebarang amaran. Ke-6 penyerang tersebut diketuai oleh Jimmy Chua yang ketika itu berusia 37 tahun. 5 penyerang rakyat Malaysia dalam kumpulan dikenali Ang Lai Huat berusia 24 tahun, Sin Ah Lau berusia 19 tahun, Lam Hock Sung berusia 27 tahun, Yap Cik Kuang berusia 21 tahun dan Pang Bun Ho berusia 27 tahun. Kesemua mereka ditahan reman kerana melanggar akta senjata api. Kumpulan itu yang bersenjata dengan tumit kasut yang runcing dan senjata yang telah diubah suai menahan 2 pegawai perubatan sebagai tebusan. Manakala bekalan elektrik di klinik penjara juga telah dipotong. Kumpulan itu kemudian mengarahkan pembantu perubatan Penjara Pudu, beberapa tahanan di bilik sakit dan warden untuk meninggalkan klinik tersebut. Warden yang terakhir meninggalkan klinik bertindak mengunci pintu untuk mengelakkan 6 penyerang tersebut daripada melarikan diri. Kemudian beliau memanggil pihak pegawai penjara yang lain untuk mengepung klinik. Tidak lama selepas itu, Chua dan orang-orangnya menuntut untuk bercakap dengan Superintendent Wan Zakaria dari Jabatan Penjara. Tawanan memberitahunya bahawa mereka mahu tuduhan terhadap mereka dikurangkan dan menuntut untuk bercakap kepada pihak atasan. 1 jam selepas itu, satu pasukan polis telah tiba di penjara. Antara yang pertama ialah Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kuala Lumpur, Assistant Commissioner Osman Awal, dan Ketua Polis Daerah Campbell, Superintendent Hassan Khalid. Pegawai kanan polis termasuk Ketua Polis Negara Tan Sri Hanif Omar ditemui di Ibu Pejabat Polis Bukit Aman bagi membincangkan krisis berlaku, tetapi tiada keputusan segera dibuat untuk menggunakan unit UTK. Memasuki hari kedua, beberapa ahli keluarga yang mahu melawat saudara mara mereka di dalam penjara telah diarah berpatah balik apabila melihat anggota polis bersenjata di luar dan di dalam penjara. Mereka mengesyaki bahawa ada sesuatu yang tidak kena di dalam penjara.
Chua berulang kali menuntut bahawa pihak berkuasa penjara Malaysia melepaskannya dan kawan-kawannya dan mereka akan membebaskan 2 tebusan sebagai balasan. Chua juga menuntut kenderaan dan wang tunai daripada pihak polis. Mereka mengancam untuk membunuh 2 tebusan jika tuntutan tidak dipenuhi. Mereka telah menolak semua makanan yang dihantar dan hanya memakan biskut serta buah-buahan daripada pesakit lain yang sebelum ini telah diarahkan keluar dari wad. Masa tawanan inilah Jimmy Chua telah mengemukakan 5 tuntutan kepada kerajaan, iaitu yang pertama, meminta tuduhan kesalahan kesemua mereka diringankan. Yang kedua, meminta pihak berkuasa menyerahkan anggota polis yang menyumbat mereka ke dalam penjara. Yang ketiga, meminta supaya pihak media dibenarkan masuk untuk menemu ramah mereka. Dan yang keempat, meminta kerajaan temukan Jimmy dengan timbalan pengarah penjara yang bertanggungjawab sebagai pegawai penyiasat kesnya sebelum ini. Pengarah Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam, Datuk Muhammad Zaman Han, telah bertegas dan menolak permintaan untuk tuntutan disediakan kenderaan dan wang tunai. Memasuki hari ketiga, banyak orang mula berkumpul di luar penjara setiap hari mengetahui apa sebenarnya yang telah berlaku. Bangunan-bangunan tinggi di sebelah penjara Pudu menjadi menara tontonan untuk orang ramai. Panduan lain di sana dapat melihat apa yang pasukan keselamatan lakukan dan merancang di kantin. Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, yang sepatutnya berada di luar negara, terus bergegas ke ibu negara bagi memastikan perkara itu diselesaikan tanpa sebarang pertumpahan darah. Perkara itu dinyatakan kepada pasukan polis di tempat kejadian oleh Tun Hanif Omar selaku Ketua Polis Negara. Untuk elakkan pertumpahan darah berlaku, kerajaan pun menjalankan sesi pujukan dengan banduan tersebut. Masa sesi dijalankan, polis turut membawa ahli keluarga banduan, ibu, isteri dan anak-anak untuk turut serta. Tetapi banduan tersebut tidak mahu berjumpa dengan keluarga mereka. Krisis ini berterusan selama hari keempat dan semua yang terlibat bekerja sepanjang masa dan hanya tidur selama 2 jam sahaja. Tiada seorang pun daripada anggota polis yang terlibat pulang ke rumah. Dua dukun menawarkan perkhidmatan mereka untuk menundukkan banduan-banduan ini, tetapi tawaran mereka ditolak. Datuk Ibrahim Muhammad selaku pengarah Jabatan Penjara Malaysia telah menjalankan rundingan dengan sekumpulan banduan tersebut dan hasil daripada pujukan tersebut ada yang mula berlembut hati. Seorang penjenayah telah bekerjasama dengan pihak polis. Banduan tersebut memberitahu yang pintu bersambung ke klinik dibuka dan hanya seorang banduan sahaja yang menjaga pintu tersebut. Banduan yang lain tengah baring-baring rehat dan kelihatan sudah keletihan. Memasuki hari ke-6 telah bermula. Keputusan memanggil sepasukan polis anti pengganas unit tindakan khas UTK dibuat. Sejam kemudian UTK tiba di perkarangan penjara Pudu dan telah mengambil kedudukan di dalam penjara berhampiran klinik. Sepasukan anggota UTK berkekuatan seramai 12 orang pegawai dan anggota, diketuai oleh ACPA Navaratnam, bersedia untuk menyerbu masuk klinik penjara. Mereka mempunyai senjata api, tetapi Perdana Menteri telah mengarahkan mereka untuk menyelesaikan krisis tanpa pertumpahan darah. Mereka memutuskan untuk menggunakan cota dan rotan. Kaedah itu supaya tidak melepaskan sebarang tembakan. Seorang banduan yang tidak dikenal pasti membuat panggilan telefon kepada pihak polis apabila 2 daripada tahanan sedang tidur dan memberitahu mereka sekarang adalah masa untuk bertindak. Menjelaskan bahawa isyarat yang telah diatur semasa rundingan awal. Banduan itu kemudian membuka pintu pagar dawai di sebalik klinik dan membenarkan pihak UTK menyerbu masuk. Pada pukul 5.30 petang, Komando UTK secara senyap menyerbu klinik penjara. Banduan yang bekerjasama dengan polis kemudian cuba untuk melindungi tebusan dengan tubuhnya apabila 12 anggota komando yang bersenjata cota dan rotan menyerbu masuk ke dalam bilik dan menahan semua penjenayah. Ketika serbuan bermula, Jimmy Chua dan Lai Huat sedang tidur manakala tahanan lain berbual. Pasukan komando menjerit ke arah banduan dan mereka cuba untuk melawan tetapi tidak berjaya kerana mereka terkejut dan lemah. Seorang anggota UTK bernama Sarjan Major G. Palanggop mengatakan keadaan tebusan cukup lemah ketika itu. Dr. Razi Jaafar terbaring lesu tidak sedarkan diri. Seorang lagi tebusan Abdul Aziz Abdul Majid pula menggigil ketakutan sambil merayu-rayu minta dilepaskan. Walaupun kesemua banduan dikatakan semakin keletihan setelah masuk hari ke-6 drama penawanan, namun hakikatnya mereka masih agresif untuk melawan serangan pihak berkuasa. Mungkin banduan ini panik apabila dikepung komando UTK. Jadi terdapat salah seorang banduan berani mengelar lehernya sendiri dengan gunting tajam untuk mengelak dari ditangkap.
Namun di atas ketangkasan anggota UTK disempat diselamatkan. Proses serbuan ini hanya mengambil masa seminit sahaja. Akhirnya kedua-dua tawanan pun berjaya diselamatkan dan dibawa ke hospital untuk rawatan lanjut. Pada 18 April 1987, 6 lelaki termasuk Chua telah dibicarakan di Mahkamah Tinggi atas tuduhan menculik seorang doktor dan seorang kaki tangan di penjara Pudu. Menurut Magistrate C.R. Lopez yang menjalankan siasatan awal terhadap pendakwaan, terdapat bukti yang mencukupi terhadap mereka untuk dibicarakan. Mereka didakwa menjadikan Dr. Razi Jaafar dan Abdul Aziz Abdul Majid di klinik penjara itu sebagai tawanan dan telah menuntut untuk dibebaskan tanpa syarat dari penjara. Jimmy Chua dan kumpulannya telah didakwa dan didapati bersalah di bawah Seksyen 3-1 Akta Culik 1961 yang membawa hukuman maksimum mati jika sabit kesalahan. Akhirnya pada 10 Oktober 1989, kesemua mereka dihukum gantung sampai mati. Sekian, terima kasih.